A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada puan pengerusi acara. Tinggallah. Tinggal anak namu. Yang dikasihi, lagi dihormati, berbahagia Datin Seri Norita binti Ibrahim, pengurusi Puspanita Kementerian Kerja Raya. Mana dia Datin Seri Lah semua. Kang ingat orang lain salah alamat pandang Kang. Seterusnya yang bahagia Datin Seri Ramlah binti Abdul Majid, Timbalan Pengurusi Puspanita Kementerian Kerja Raya. Barisan Kepimpinan Puspanita. Seterusnya tidak saya lupakan barisan tenaga-tenaga penggerak jawatankuasa penganjur pada hari ini, ahli-ahli Puspanita serta Puspalaki. Puspalaki kat belakang telah kan? Puspalaki. Terima kasih banyak pada pihak penganjur kerana sudi mengundang saya pada hari ini. Pagi tadi di Selamat Pagi Malaysia pun tajuk lebih kurang lah sebenarnya, cuma dia menentu tentang jiwa di dalam keluarga, tapi ada usik-usik wanita sikit lah kan. Saya maafkan tadi saya masuk tadi seperti biasa, saya maafkan lah apa yang orang cakap kat saya tadi tu, saya maafkan lah. Dia memang biasa, dia cuma hari ni ada tambah sikit lah kan, kata-kata orang kat saya tu, dia orang perempuan ni mengumpet tapi dengar tu masalah tu kan. Saya lalu ya Allah tinggi tu kata tu saya maafkan. Tu saya maafkan. Dan yang kedua, bila saya lalu tadi tengok muka dah kelakar tu masalah kan. Masalah tu lah korang kan. Jadi saya ni tak tahu telinga ni tak senang dengar tau. Lepas tu mata pun daripada jauh dah nampak. Macam tu lah bagi korang kan. Jadi tak ada masalah. Jadi hari ni cantik di jiwa, cantik di mata. Maknanya kalau sebut nak mata dulu ke nak jiwa dulu? Mata dulu baru jiwa tak? Kek orang lelaki mungkinlah cantik di mata baru cari yang ada kat jiwa tu kan. Tapi sebaik-baiknya jiwa nak kena cantik dulu. Hati kita ni memperkasakan dalam diri kita ni supaya kita tahu. Contoh nak makan kau nak konyang. Kan nak konyang, tapi nak konyang boleh, tak ada masalah, tapi makanan yang nak dimakan tu pun ada garis panduan ni. Dan bila konyang tu pun tahap konyang kenyang tu pula bagaimana tahap kenyangnya itu. Macam mana tahap konyang sampai bontui ke, menteneng ke, ayat ni 9 sebut kan, maknanya sampai senak perut. Sampai senak perut makan pun tak boleh. Jadi semua ni ada limitasi dia. Dalam Islam pun ada garis panduan dia. Maka cantik tu cantik yang macam mana? Cantik di mata, cantik di jiwa, cantik di hati. Macam mana? Cantik macam mana? Cantik boleh cantik, tetapi cantik tu ada dia punya garis panduan. Apa dia? Cantik tak boleh untuk orang selain daripada yang berhak. Macam itulah. Boleh tak rindu? Boleh, tak ada masalah, tapi rindu pada yang berhak. Dan rindu pada yang dilarang kan. Itu sebab dia sebut, saya ceramah dulu tajuk dia duluan kan. Dia orang sekarang ni dia gemar tajuk-tajuk tu biar yang catchy bila. Macam ni lah dia puas mikir tu, apa macam mana Datin apa tajuk yang paling best sekali. I ingat tajuk yang inilah letak kan, kan ada letak. Jadi tu yang tajuk saya ceramah untuk grup staf Mahkamah KL dulu. Untuk staf free, bawa pasangan bayar RM30. Dan saya letakkan syarat pasangan mesti duduk sebelah-sebelah. Mesti duduk sebelah dia. Suami mesti sebelah dia. Dengan ceramah. Tak boleh lelaki sini tak. Lelaki suami isteri, lepas tu jarakkan sikit. Suami isteri jarak sikit. Itulah. Jadi supaya kalau kita cakap tu senang. Dengar tu. Dia kata senang macam tu kan. Jadi masa dia minta saya ceramah pagi sampai petang. Masa tu seminar penghayatan keluarga Nur Kasih tajuk dia.
Slot yang pertama, dilema ombak rindu. Slot kedua, kemana perginya sehangat asmara. Dan slot yang ketiga, sebelah petang, pukul 2.30 sampai 4.30, petua dan tips setia hingga hujung nyawa. Mungkin lepas ni Puspanita boleh sambung, I love you Mr. Pilot ke apa, tak tahulah. Kan Surihati Mr. Pilot, Abang Bomber, I love you. 7 hari mencintaimu, aku sanggup jadi penunggu. Macam tu lah kan. Manalah tahu kan nak buat tajuk macam tu kan. Dia kena macam tu baru catchy kan. Masa saya bawa tajuk dilema ombak rindu, saya tunjuk kan, saya tunjuk gambar Aaron Aziz dengan Maya Karin kat atas batu tu, kat tepi laut tu. Sini ada peluk pada belakang Maya Karin je. Saya tanya semua, nak tak macam tu? Nak tak macam tu? Nak tak? Anak akan tanya, apa kojo mak ngabah beri teh tu? Kan? Macam mana nak naik teh batu tu mengengkeh tak terdayo, badan dah borek, la ilaha illallah. Nak manjat pun tak lopeh. Contoh kan. Tapi maksud yang dia nak tu, dia nak belayan dan kasih sayang. Sebab orang perempuan tu, sebab saya selalu cakap, orang perempuan ni adalah makhluk yang sensitif. Lelaki pun ada yang sensitif. Senang ni nak aku, tak percaya cuba buka tengok tapak tangan. Kek, angkat tengok tapak tangan. Yang makan tipu ni, tengok tapak tangan tu kan. Dia mula nak WhatsApp, kau tahu cerita ke aku dengan siapa ni? Dia dengan Syama, sahabat. Tengok tapak tangan. Tengok tu perangai macam mana anak tak ikut. Bila saya kata tengok tapak tangan sendiri. Heboh tengok tapak tangan orang. Apa saya tak cakap pun. Lepas tu marah kan. Tu masalah. Dah tengok tapak tangan lah. Tengok tau. Pandang tapak tangan. Jangan pandang saya. Dengar arahan saya. Arahan lelaki pun buat. Yang seterusnya, tengok kuku. Dah turun. Dah saya dah tahu dah. Kalau tengok tapak tangan, kalau jiwanya halus dan sensitif, dia akan tengok kuku dia macam ni. Macam mana? Tak. Kalau jiwa dia kasar, dia akan tengok macam mana? Tak. Dia tu. Tengok kuku, sap. Tu jiwa dia sensitif macam perempuan. Yang lelaki pun sama. Tangan lelaki pun sama. Tapi kalau dia kasar jiwa koreh kan, tengok kuku, sap, tengok abang. Tak. Iya, balikkan boleh cuba dekat suami tau. Bang, cuba bang tengok tapak tangan. Okey, sekarang bang tengok kuku. Kalau suami kita tengok macam ni, okeylah, dah tahulah, saya patutlah bang sensitif, mengajuk. Dia bukan jadi lembut dah, tetapi jiwa dia tu. Faham? Lepas ni tak lebih dah sebab dah tahu. Cuba tanya saya, tak memang dah tahu kan. Jadi makna kata, itu sebabnya disebut ulama-ulama dulu, bukan dalam hadis, bukan dalam Quran. Ulama-ulama dulu menggambarkan orang lelaki ini ibarat tulang yang lurus, orang perempuan pula ibarat tulang yang bengkok. Memang semula jadinya bengkok. Harus diingat, yang perempuan tidak boleh nak disuruh lurus macam lelaki, tak boleh. Maka orang lelaki lah kena lenturkan dirinya sesuai dengan kebengkokan itu. Faham? Jadi cubalah faham saya. Memang dia takkan faham orang lelaki. Dan jangan buat faham. I memang tak faham tau dengan suami I. Memang kau takkan faham. Jangan nak buat faham. Kadang-kadang dicuba kan tanya orang lelaki. Lelaki tengah tengok bola, tim dia tengah kalah pula tu. Bang, tengok bola. Itulah soalan yang paling marah sekali. Bang, mana lawan bang? Bang, mana lawan? Kau tak nampak ke? Singapura lawan Brunei tak kan? Tak ada dah. Dia tengah tengok tim-tim apa? English Premier League kan. Kita saja, bang, kenapa dia main bola 11 lawan 11? La ilaha illallah soalan kan. Jadi makna memahami. Tapi orang lelaki kena faham orang perempuan. Orang perempuan bukan minta pun, bukan minta dia tu diselesaikan masalah, tapi orang perempuan paling mustahak dia nak didengar. Kesalah cakap saya tu. Betul. Kadang-kadang orang lelaki ni kadang sampai satu tahap tu dia rasa diri dia je kena difahami. Tak faham dengan lelaki ni kadang-kadang. Kan?
Tetapi itu sebabnya dalam keluarga disebut sebagai proses reciprocal process. Proses lengkap melengkapi. Lelaki akan dilengkapkan oleh wanita pilihan hatinya. Terpulanglah berapa ramai. Dan wanita pula yang tak faham tanya kawan sebelah. Perempuan pula mana yang lemah tu lelaki akan tampung dan pertahankan. Itu yang dikendaki oleh perempuan. Mengasihani dan menginsafi bahawa orang perempuan. Perkahwinan itu adalah satu risiko buat dirinya. Benarkah ini pilihan hatiku? Ya, betulkah ini pilihan hatiku? Orang dulu-dulu bahagia walaupun tak kenal, walau tak dating, melihat dari kejauhan. Kalau ada gambar tu kaya lah tu. Dulu mana ada gambar, bertunang pun tak jumpa. Nak je jauh, daripada jauh nampak muka macam 27. Tang jauh ngintai, dah dokek-dokek bertahu 72. Tu yang malam pertama ada gigi dalam cawan. Lah gigi siapa pula ni? Gigi hanya mang dengan gigi dia. Betul lah kan. Itu sebabnya saya tertarik, saya ceramah sekali di Sarjana Utama Sungai Buloh Tajuknya wanita dambaan syurga. Wanita dambaan syurga tajuk dia. Sedap tajuk tu. Jadi soalan pertama saya tanya sebelum saya ceramah, saya tanya, mana satu yang betul, wanita dambaan syurga atau wanita mendambakan syurga atau syurga dambaan wanita? Wah, dia dah mula wara. Yalah kan, benda tu bila disebut wanita dambaan syurganya, maknanya wanita tu diharapkan sangat oleh syurga tu supaya masuk. Ke wanita tu mengharap nak masuk syurga? Jadi wanita dambaan syurga betul ke tidak tajuk tu? Dah bila tanya yang mula lah koma. Betul ke tidak? Tadi golak kami kuek sorok, ngumpet tadi pun terong. Tinggi. Lain kali saya ingat suruh orang tolak saya pakai wheelchair masuk dalam ceramah. Berdiri tingginya dia balik orang hajar tu satu tempek tu. Dalam TV nampak agama lagi orang hajar kan, kan. Aduh hai. Tak ada hal. Tak apa, saya tengok hari ini ni memang kategori peminat saya memang dalam kategori umur yang inilah. Macam tu. Tak remaja lewat istilah dia, remaja lewat. Tak ada waktu yang muda nak jangan Samsul debat nak ambil gambar boleh tak? Nanti tua tu lah, ambil lah. Ada sekali adalah budak muda tu daripada Politeknik. Samsul debat wah semangat sikit. Samsul debat, ya Allah mak saya minat betul, mak dia yang minat bukan dia. Tapi tak ada hal lah kan. Jadi saya ceramah pun tak lama sebab apa ni nak bergambar kan. Gambar tagak RM5, gambar baring RM10. Okay. Bila sebut tentang wanita dambaan syurga, teringat ada satu hadis Nabi disebut. Kan? Yang mana Nabi sebut apabila seorang wanita itu telah melakukan sembahyang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga maruah diri serta suaminya, serta taat perintah suaminya, maka masuklah dia ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hatinya. Nak tunjukkan syurga tu, kalau kita dah buat benda ni syurga tak sabar tunggu kita, maka betul lah wanita dambaan syurga. Jadi dalam 4 tu, dalam 4 kategori, solat, puasa, saya tak sentuh yang itu. Tapi tentang menjaga maruah diri dan maruah suami, kena dengan tajuk kita tadi, cantik di mata, cantik di jiwa. Jiwa kita, dia 4 perkara tau. Manusia dalam hidup ni 4 perkara yang dia kena jaga dalam hati, dalam diri dia. Pertama, fizikal. Yang kedua, minda. Yang ketiga, hati. Yang keempat, jiwa. Bila sebut fizikal, diri kita ni. Itu sebab ada yang pergi exercise, jogging lah, yoga lah, apa benda lagi, pocok-pocok kan. Dia pocok-pocok ikut step, yang main belasah tu pocok-copot namanya. Tu kan. Tak kisahlah apa sukan yang kita buat, yang penting keluar peluh.
Sebab apa bila keluar peluh badan kita sihat? Sebab apa kena keluarkan peluh? Sebab toksin dalam badan kita akan keluar menerusi peluh. Itu sebab orang yang banyak berpeluh dia sihat. Ni risau. Itu sebab kena banyak exercise. Kalau paling tidak pun kita ada treadmill, tak ada apa, kita melompat je kat rumah, melompat sampai berpeluh. Yang itu pun tak apa. Sebab kalau kita tak bersenam, toksin boleh keluar menerusi dua cara. Pertamanya uban, keduanya jerawat. Pilih nak yang mana. Itu satu. Itu dari segi fizikal. Sukan yang paling bagus nak kuruskan badan seperti biasa, sukan berkuda. Itu paling cepat. 30 hari dah nampak kesan. Paling tidak kuda tu kurus. Yang kedua, bila sebut tentang minda, cantik. Kita nak cantik empat-empat ni tau. Fizikal tadi cantik semua. Tak kisahlah apa produk pun yang kita pakai. Tak kira lah kan, tak kira lah. Saya tak tergamak nak mengulang iklan tu. Lain macam masa takak ni kalau sebut iklan tu. Tak kisahlah, bubuh bedak apa pun, bubuh krim, kita tanya lelawa kan. Tak kisahlah kan. Bukan itu sebenarnya. Mungkin ada yang lebih. Sebab contoh kalau kita tengok kan, kecantikan berbeza-beza. Kadang-kadang kita tengok, apalah yang dia suka dengan perempuan sebelum kahwin dengan perempuan tu. Merayu, muka tak adalah indah sangat. Kan? Walaupun namanya indah. Kan? Bersempena dengan tempat tinggal dia, pulau indah. Kan? Tapi suka sangat sebab mata tu pun berbeza-beza. Kadang-kadang ada orang melihat, kadang-kadang dia tu tak cantik, tapi bila dia bercakap cantik. Ya Allah, bila bercakap jadi cantik. Dia ni memang tak cantik tu, tapi bila dia senyap cantik. Yang seorang tu time dia tidur cantik lah. Orang geram betul aku tengok time dia tidur. Contoh lah, contoh. Maknanya berbeza-beza, betul tak? Yang penting, itu sebabnya kadang-kadang dia ada 4 sifir pula. Ada 4 sifir pula dah. Orang itu, dan orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik, orang itu cantik. Satu, dia tak cantik dan dia rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik. Orang tu cantik, rasa diri dia cantik, orang tu tak cantik. Faham? Dia cantik dan dia rasa diri dia cantik, jadi tak cantik. Orang tu cantik, rasa diri dia tak cantik. Ya Allah, sah cantik cantik betul-betul sebab dia rasa diri dia tak cantik. Orang yang tak cantik, rasa diri dia cantik, ya Allah, sah buruk faham? Jadi 4 keadaan tu. Jadi kita kan cantik tu sebab sekadaran lah kita. Cantik tu biarlah di mata yang berhak, depan suami. Macam tu kan? Okay. Pertama dari segi fizikal. Yang kedua minda. Kadang-kadang orang itu nampak cantik berdasarkan ilmunya. Bila berbual, bang, abang penat lah. Abang, tak apa bang, begini bang. Nabi ajar kita bersederhana dalam semua perkara. Abang ni nampak penat sangat. Ceramah. Cuba abang kurangkan. Jadi masa nanti untuk keluarga pun ada. Jadi abang, sebenarnya saya rasa abang penat sebab abang dah lama tak tengok anak. Abang dah lama tak tengok isteri. Cara dia tu pak, dia gunakan kaedah berdasarkan ilmu dia. Nampak dia cerdik. Kalau tak kan, kalau bab minda ni kan, abang penat. Itulah pergi ceramah habis-habis. Nampak kan lain tu, nampak tak? Jadi nak nampakkan cantik kan dengan kata-kata. Tu sebab kadang-kadang kan, sebenarnya semua Nabi ajar dah, berlemah lembut kan. Kecantikan tu yang kekal abadi. Tu sebab pada orang yang nak bercerai, salah satu treatment yang dibuat oleh pihak kaunselor, salah satunya adalah nak bercerai sangat lah. Dia datang proses kaunseling, tengoklah kalau ada yang boleh diselamatkan. Benda pertama, ada satu kaunselor ni buat macam mana tau. Dia suruh duduk bersela, dua-dua pasangan duduk bersela, lutut belaga lutut. Dah bulu bunyi, lutut sakit salah kan. Dekat atas katil tu cuba buat, malam kan buat tau. Duduk bersela bang, rapat lutut tu kan. Dah belaga lutut tu. Kemudian jangan cakap apa-apa. Jangan apa-apa. Pandang mata dia, dia pandang mata kita. Saya tengok. Masa tu kan, kita kan merayau tak tengok hidung dia. Ya Allah, hidung dia macam dulu lagi lah. Tai lalat dia ada lagi. Ya Allah. Inilah misal yang aku suka sangat dulu. Sebab kadang-kadang pasangan suami isteri ni bergaduh.
bergaduh, malahan tak pernah tengok muka. Kan bila marah mana orang tengok? Sudahlah aku, geram betul aku lah. Dia tak pandang tau. Yang perempuan sama, menyampah sampai hati abang. Ada apa nampak lain? Tak apalah bang, nak buat macam mana dah, memang hidup saya. Dia pandang macam tu je. Jadi bila dapat tengok betul-betul, kadang benda tu boleh menyemarakkan kasih. Mulalah keluar balik lagu Azura. Kan dalam filem Azura tu, sayang menyayang gitu kan. Cinta dikenang. Tiba-tiba bini dah kat dapur dah. Oh lihatlah diriku di dapur ini. Gitu kan contohlah. Jadilah. Ya tak dah buat mana tahu. Kan tak kisahlah, ikut lagu masing-masing. Ikut Hindustan, ikut lagu Cina, Ni wen wa ai niang to shep wa ai niang chi fe. Kalau lagu Tamil lah. Ten 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 nana marenden on kala payan ten karenten. Cuba tanya sahabat tu, betul tak saya nyanyi? Kan? Saya gama tengok cerita Tamil ni. Ajak family tengok Tamil, bagus. Sebab critical thinking. Tengok cerita Tamil, kita tak boleh agak ending macam mana tau. Tak boleh agak dah. Yang dah mati botol-botol pun boleh hidup balik. Ya. Dilanggar ke tepi tu, terbalik ke tepi tu, dia tak ada apa-apa. Bayangkanlah mana nak cari. Tu. Tu sebab saya suka tengok. Ni tak habis drama Melayu, sambung menyampah tengok Pampang. Langsung kau bersambung. Menyampah tengok Macam kita pun nak makan macam ni, tilu lah tak sampai makan dah. Macam tu lah dia. Leko 7.2 juta rakyat Malaysia menyaksikan mengikuti drama 7 hari mencintaimu. Tanpa sadar 7.2 juta leko tengok drama time maghrib. Tak perasan tu. Main tak perasan. Contoh. Yang kedua tu dari segi minda. Macam mana nak asah minda kita? Banyakkan membaca. Banyakkan membaca. Bila saya sebut membaca tu, kita kena tentukan nak bezakan wanita hari ni dengan wanita yang lain, diri kita dengan lain. Ilmu. Banyakkan membaca. Saya sampai hari ni pun bahan bacaan saya bukan sebab ceramah ke apa, tak. Memang daripada dulu saya lazimkan. Macam saya langgan Dewan Masyarakat. Di masyarakat dah kita tahu isu semasa kat dunia ni, kat sini apa jadi, kat sini apa jadi, pilihan raya dalam Malaysia macam ni. Oh kita baca. Kemudian pasal isu remaja hari ni apa, kita boleh tahu. Jangan biarkan diri kita tak tahu apa-apa benda yang berlaku di luar sana. Jangan heboh dengan hidup kita je kan. Kena tengok juga, belajar. Macam orang perempuan lah, bila dia buka buku resepi masakan dia tu, oh rupanya benda ni boleh masak macam ni. Oh rupanya macam ni. Oh macam tu. Ya, nampak? Minda kita nak membezakan diri kita dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, bila sebut tentang hati, nak jadi cantik, hati kita sangka baik pun jadi cantik. Wih, betul kau orang marah kau, orang tak suka kat kau, orang tak suka kat kau. Aku dengar, ya Allah, tak tahulah, aku dengar pengusi Puspanita ni memang tak suka dengan kau. Contoh bukan Puspanita ni belah Afrika ni, yang Malaysia okey ni. Bila cakap macam tu kan, nak tengok kecantikan orang tu kan. Ya ke? Orang hajar betul, dia ingat apa? Aku geram betul. Siapa yang bawa cerita ni? Siapa bawa cerita ni? Dia kan? Tapi kalau ada orang cakap, aku dengar, betul ke pengusi Puspanita tak suka dengan kau? Ya Allah, jangan, tak baik tau. Sebenarnya baik, jangan dia okey lah. Orang yang tak kenal dia memang ingat macam tu. Dia tu nampak je. Tapi betul-betul tengok dalam masa ceramah Samsul debat itu, menangkup-nangkup dia golak, mana okey lah tu. Tak adalah keras sangat hati dia. Contohlah kan, bila orang cakap, nampak dia lembut, maknanya hati tu sangka baik. Jangan sangka buruk. Bila kita tak tahu cerita apa-apa, jangan bawa cerita. Dalam persatuan ke, dalam masyarakat ke, dalam keluarga ke, dalam negara ke, itulah sebenarnya yang jadi masalah. Cakap-cakap. Jaga lisan. Lisannya ada dua. Satu lisan berlidah, satu lagi lisan berjari. Faham? Nah, lisan berlidah ni mulut kita cakap. Lisan berlidah bercakap menerusi wakil kita jari. Dia mewakili mulut. Kan macam-macam
kadang-kadang disebarkan. Sebar benda baik, orang pula sebarkan lagi benda baik yang kita beritahu tu, dapat banyak pahala saham kita. Ini cerita benda fitnah disebarkan oleh orang, walaupun benda tu tak betul, maka kita dapat saham kita. Buat apa nak buat saham akhirat yang tak elok? Buatlah saham yang elok-elok, kan? Macam kita nak menegur rakan-rakan kita, jangan tegur dalam secara terbuka. Itu sebab Sayyidina Umar kata, kalau kamu nak tegur seseorang, tegurlah secara pribadi, jangan secara khalayak. Kalau kamu menegur secara khalayak, kamu bukan menegur, itu namanya menjatuhkan maruah. Sayyidina Umar cakap. Dan kita mungkin tak perasan, mungkin kalau macam ni, tu kenapa tu? Itu tegur secara khalayak. Tapi yang kita tak perasan, kita hari-hari tegur secara khalayak dalam Facebook, dalam WhatsApp, WeChat, BeeTalk dan sebagainya. Dalam grup Syok Sound, ini semua tak betul ni. Okay, jangan pandai-pandai bawa cerita. Dalam tu cakap tu buka, orang semua nampak. Kita sajalah masuk dalam grup WhatsApp tu, kita terbaca kawan kita beritahu contoh sesungguhnya seseorang yang begini-begini, kita pun masuklah, niat kita baik, nak biar semua orang baca benda tu. Oh ya ke, alhamdulillah. Sekali seorang tu cakap, hadis ni sebenarnya hadis palsu, benda ni tak ada pun, jangan dia mandai bawa cerita, berdosa hukumnya. Lain kali semak dulu, jangan main masuk je dalam WhatsApp ni. Malu tak dia? Malu kan? Jadi dia pun rasa sudahnya left group kan. Apa salahnya WhatsApp personal kat dia, Kak sebenarnya hadis ni hadis palsu Kak, Kak ni saya dah tanya dengan ustaz pun memang confirm. Oh ya ke, okey terima kasih. Dia sendiri maklumkan dalam grup WhatsApp, untuk maklumannya hadis saya bagi tadi tu adalah hadis palsu, saya tak tahu, saya cuma ambil daripada, saya minta maaf, terima kasih sangatlah kepada puan ni yang telah mengingatkan saya dan tegur saya, terima kasih banyak ya. Kan lebih baik dalam Facebook Sound secara terbuka. Ada kepatut kau cakap aku masak tak sedap? Siapa ditujunya tu? Suami. Kan? Sound secara terbuka. Kan? Dan suami lah terbaca, alamak dia ni cakap aku ni. Pak, tegur secara terbuka menjatuhkan maruah. Tu sebab ada istilah yang dia beri nama PM tepi. Janganlah cakap orang besar tak sedap, PM. Personal message lah, janganlah tegur secara terbuka. Macam dalam keluarga pun macam tu. Nak tegur suami kan, tegur suami. Jangan tegur depan anak-anak. Kadang-kadang suami tu ada ego dia. Macam tu juga anak-anak, jangan tegur depan adik-beradik yang lain. Yang tu kadang kita terlepas pandang. Marah anak sulung depan adik-beradik, jatuh ego dia. Apa nak jadi ni? Itu pun tak siap, itu pun tak betul. Ini dia macam ni, dia kejar pandang adik dia, yang adik dia. Tu tak tahan pula, kenalah adik yang jenis memang berkonfrontasi 24 jam. Kan? Anak semua tromen, hari-hari terbakar. Kan? Jadi makna kata, yang itu kadang kita tak jaga. Jadi macam ayah lah, ayah marah anak. Contoh, walaupun suami tu salah tau. Contoh, kenapa lambat balik ni, dah pukul berapa? Dah pukul 7 dah ni. Kau ni pergi mana? Kau ingat rumah ni hotel ke apa? Dia marah-marah. Ayah marah. Lepas tu mak ni, walaupun tahu ayah ni tersilap, jangan masa tu juga, abang diam boleh tak? Kesian budak ni tau. Jangan. Tapi kita ambil langkah jalan tengah. Mama kejap. Apa? Kejap. Sabar. Along, pergi masuk dalam bilik air. Mandi dulu. Pergi mandi. Itulah dia. Menangkan anak lagi. Abang nanti dulu. Dengar dulu. Pergi mandi. Anak pun pergi hukum macam ni. Abang. Apa? Abang dah lupa. Lupa apa? Semalam kan abang dah janji dengan anak. Janji apa? Kan abang cakap, abang kata abang balik mesyuarat ke apa, nanti abang tu nak jemput dia. Dia jalan kaki tu bang, tak ada orang jemput dia, abang tahu tak? Betul tak abang cakap semalam? Betul tak? InsyaAllah. Habis macam mana ni? Siapa salah? Contoh. Dia kalau dia cakap macam tu lah, perempuan tu cakap tu bukan ahli puspanita tu. Dia lembut ahli puspanita ni misalnya tu kan. Dia akan cakap, itulah abang. Alamak, habis macam mana ni? Tak apa bang, anak kita dah mandi kan. Abang jumpa dia, mintalah maaf. Yalah. Minta maaf dengan anak tak menjatuhkan maruah kita. Tak menjatuhkan maruah kita. Kena ingat tu. Kena ingat. Jadi bila sebut tentang betul lah. Jadi maknanya dia akan menyebab tak, saya hanya saja ya pegang cawan. Ya Allah sampai. Terima kasih banyak, saya tadi tertinggal tak pun. Terima kasih banyak
Bagus tu kehebatan Puspanita. Pegang cawan dah tahu maksud, nampak? Itu hebat, nampak? Itu setengah perempuan kadang-kadang kan, bila suami balik tu kan pegang perut dah senya lelaki dah je. Tak faham lagi. Apa sikit perut kau lagi. Napalah tu? Kan? Tu sebab saya kata kan, kita kadang-kadang kan kena ambil balik tahu orang dulu-dulu. Sebab saya gemar bagi petua tips kan. Sebanyak bagi petua orang kampung dulu-dulu yang praktikal. Saya selalu bagi. Saya bukan bagi yang susah-susah tau. Kalau dalam keluarga bahagia ni, orang perempuan tengok mak kita buat macam mana. Orang tua-tua dulu pertama jaga mata. Kat rumah mak kita tauk-tauk pun dia kan tak pernah pakai baju yang tauk-tauk kat rumah tu. Untuk lelaki dia. Kain batik tu dipilih yang kilau, yang berkilat lagi tu. T-shirt tu yang macam ada rangsangan tau. Magnet. Maknanya dekat dada tu ada tulisan hi teh. Contoh lah kan. Jadi lelaki apa hal lah dia hi kat situ lah dia ambil. Contoh lah lelaki kan. Contoh betul. T-shirt kan. T-shirt pun bukannya main belasah t-shirt bandel. Budak sekarang main boli lah. Dekat bandel tu dia tak fikir baju ni kan kalau pakai dia jadi apa. Kalau lelaki tengok semangat tak? Contoh kan. Tak ada. Tak. Satu pakai jaga mata. Yang kedua jaga hidung. Wangi-wangi. Kat rumah. Tu cantik kat rumah tu bukan cantik je, wangi. Wangi kalau nak ikut sunnah Nabi ni nak beritahu. Betul pakai wangi-wangian tu sunnah Nabi, tapi kalau betul-betul nak ikut sunnah Nabi, Nabi dalam membeli wangian, Nabi akan pilih yang terbaik. Bukan sekadar okeylah tu bau, okey tak? Tu sebab kita tanya kawan kita, okey tak bau ni? Okeylah tapi kita okey ke? Okey tapi macam tengit sikit lah. Oh tengit sikit pula. Habis macam mana tu? Yang ni dia sah. Tapi kan suami saya dia tak suka yang kuat-kuat sangat, dia nak yang antara bau dengan tidak aja. Pakai yang ni apa ini tutup dia. Jadi memang tak bau langsung. Contohlah kan. Ya jangan usahlah kau hajar tu orang ni kan. Jadi makna kata kan wangi jaga hidung. Hidung wangi-wangi. Yang ketiga jaga apa? Yang ketiga jaga perut. Jaga perut makna bagi makan untuk suami kita. Tapi bila saya sebut tu kan, ini kebetulan untuk wanita. Bila sebut jaga perut, dua-dua kena jaga. Kan orang perempuan, kita je kena. Sebab, saya beritahu sebab orang perempuan senang masuk syurga. Orang lelaki payah, walaupun dia baik-baik macam mana pun, tetap lambik masuk syurga. Banyak benda nak tanggung, nak jawab semua banyak. Kan tu sebab macam tadi jaga perut. Kalau orang perempuan jaga perut suami tu masak sedap. Orang lelaki pastikan supaya perut itu dijaga, siaplah bondo-bondo nak masak. Balik rumah tak masak kau. Muka kan semua nak kena penumbuk je muka kan. Tak masak kau. Tu yang pengusi Puspanita tu cakap tu bukan sinilah. Pak Lin dia cakap, abang tengok dalam petai tu apa binatang yang ada dalam tu. Cakap Bali tidak mengarah macam-macam. Makan tu nak makannya. Kan? Puspanita ni memang terbuka semua bangsa kan? Kan? Itulah. Cuba tanya rakan-rakan kita yang berbangsa India. Cuba tanya. Dia orang kan kalau masyarakat tradisi orang India ni, dia takkan makan selagi suami dia tak selesai makan. Dia duduk tengok. Dia layan. Hari Rodi tak tengok. Macam pengadil lah. Tambahlah lagi tengok macam tu tu yang tradisi lah. Yang moden sikit dia makan sekali dengan suami dia. Yang lagi moden dia makan dulu sebelum suami dia. Tanyalah kawan kita tu dia masuk kategori yang mana kan. Jadi maknanya siapkan masakan, siapkan makan kan. Itu jaga perut. Kemudian yang ketiga jaga apa? Jaga telinga. Jangan cakap benda yang dia tak suka. Termasuklah orang lelaki pun jangan cakap benda yang tak suka. Dan yang last sekali jaga apa? Kau dah cukup empek lah. Jaga mata, jaga hidung, jaga perut, jaga telinga. Cukup lah empek. Sebab kalau tak jaga empek ni, mulut akan bunyi. Dia akan komplain lah cerita dengan orang lain. Kena pula cerita dengan orang yang tak sepatutnya. Kan? Jadi kecantikan yang kita nak tadi kan. Kecantikan kita kata tadi. Kecantikan di minda kita belajar. Kecantikan di hati kita sangka baik. Jangan sangka buruk. Nak pula dalam keluarga. Kan? Nak pula dalam keluarga jangan sangka buruk. Ni abang lelawa sangat ni nak gimana? Adalah perempuan nak jumpa tu. La ilaha illallah. Aku langsung tak terfikir tadi. Bila kau cakap langsung teringat. Nampak tak kan?
Kemudian yang keempat, jaga apa? Kecantikan apa? Jiwa. Jiwa ni kaitkan dengan agama. Agama kita. Selalu saya sebut, kunci kebahagiaan rumah tangga. 5 kunci. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Dan yang kelima, kunci spare. Selalu tengok. Kunci rumah, sistem dalam rumah kita. Jadi bila sistem rumah, makan sama-sama, suami tu pun seronok di dalam sistem tu. Dia dah biasa makan sama. Sekali tak makan sama, dia rasa lain. Bila makan kat luar, dia ingat, makan, ya Allah, anak aku makan apalah kat rumah tu. Dia telefon tu, hello yang mak besar lah telefon kan. Hello yang dah makan lu, mana anak semua dah makan? Dah tidur dah pun bang? Oh ya ke? Yalah. Bang tanya je, abang pun dah makan dah. Oh ya ke? Abang makan apa tadi? Abang makan kat hotel. Tentu tak best kan? Macam tu cakap. Tentu tak best kan? Mana nak best? Tak sama dengan yang saya masak. Abang, saya ada simpankan lauk untuk abang. Ya ke? Yalah, balik nanti abang makan ni. Makasih tau. Wah, ada konyang dia balun kat hotel ni kan. Memang lauk kat hotel tak sedap macam masak sendiri. Kan tak sama. Jadi nampak tak? Jadi dia terasa sendiri sebab dah ada sistem kat rumah macam tu. Kan? Maknanya sistem kekeluargaan pertama. Apa? Kunci rumah. Yang kedua disebut sebagai kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Kunci pejabat, carilah rezeki yang halal. Kalau suami tu berniaga jual burger, kat situ lah pejabat dia. Kalau orang perempuan tu berniaga online, atas katil lah pejabat dia. Memang atas pejabat, kat atas katil lah urusan banyak. Tu yang bercahaya muka tengah malam tu. Bukan sebab iman benar dah, sebab online tu kan. Tu kan menyala muka. Yang sap hantar kan. Jadi cari yang halal. Kemudian yang ketiga, bila disebut tentang kunci kereta, dalam kereta tu adalah kehidupan kita. Suami, isteri, anak-anak, mak, ayah, semua yang boleh kita muatkan dalam kereta tu. Besar betul kereta tu. Kemudian soalan dia, bila kunci kereta, start je kunci kereta, ke mana hala tuju pemanduan kita nak bawa keluarga kita tu? Pastinya ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun agama lain, tak ada pun agama lain yang mengajak pada keburukan. Semua mengajak pada kebaikan. Itu sebabnya, tu dia kunci kereta pun mustahak. Keempat, kunci syurga. Nak tak nak, kena ibadah. Kena ibadah. Kecantikan jiwa kita dengan ibadah. Orang perempuan, jangan tinggal solat. Jaga solat. Sebaik-baiknya dengan keluarga, solat jemaah. Kan? Macam kita tengok kan, rakan-rakan kita yang berbangsa India, kalau pergi kuil, dia pergi ramai-ramai, satu family pergi. Kita pergi sembahyang jemaah ramai-ramai, ataupun sembahyang jemaah di rumah. Ya Allah, bahagianya. 2 solat. Saya nak beritahu lah, kalau rumah tangga kita tengah huru-hara, pening lah, ada je benda tak betul, ada je masalah. 2 solat paling kena tengok. Betul lah jaga 5 waktu, tetapi di Malaysia menurut kajian 2 waktu solat yang paling ada masalah sekali orang tinggal. Pertamanya subuh, yang kedua isyak. Yang subuh tu paling kritikal. Tak apa dia leka kan, tidur je lebih. Seolah-olah tidur tu lebih mustahak. Kadang-kadang bangun pula, bangun sekadar nak semayang je. Maknanya kumur, ambil wuduk tu solat. Dia seolah-olah nak tidur balik. Dan dia seolah-olah tak berhasrat pun menjadikan mandi pagi sebelum subuh itu sebagai cara dia memulakan hidup dia. Akhirnya tidur. Memulakan hidup dengan tidur. Nah, tu masalah kita. Ada yang cakap, macam mana nak kejut anak, payah nak bangun subuh ni, degil apa semua. Senang je. Kaedah mengejutkan anak dan anak mak mentua. Laki kita lah. Siapa nak mak mentua tu kan? Cara kaedah mengejutkan adalah kejutkan mereka seolah-olah rumah sedang terbakar. Macam tu. Bangun api! Mana laki siap lari pada depan rumah lah, tengok mana api kan. Mana api? Api neraka. Macam tu jawapan kan. Betul, sebab tidakkah senang, saya nak tanya, tidakkah senang dan lapang hati kita tatkala kita bangun subuh, kita sembahyang, satu keluarga dengan anak-anak solat, kita memulakan hidup kita dengan hati kita lapang. Ya Allah, aku dah subuh pagi tadi dan anak-anak aku pun sama. Kan lapang jiwa kita tu. Zikir banyak-banyak.
Minta doa dengan Tuhan banyak-banyak. Yang tu caranya. Ud'uni istajib lakum. Jangan berhenti meminta daripada Allah, kerana Allah tak pernah berhenti meminta daripada kita. Meminta pula memberi kepada kita. Dan bila doakan doa betul-betul, biar suami dengar pun tak apa, mesej yang disampaikan. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sayangkan keluargaku. Ya Allah, suami kat luar dengar. Yang paling utama, ya Allah, aku sayangkan suamiku. Ya Allah, jagalah pandangan matanya, ya Allah, supaya sentiasa melihat kepadaku. Ya Allah, jangan dialihkan pandangannya kepada orang yang lain. Ya Allah, aku cinta dia. Ya Allah. Suami terharu. Start motor itu, macam ni ada start motor. Tengok kita dah. Dah kata jangan tengok orang lain. Jalan pun tak nak tengok dah. Kacau ni, macam mana nak buat motor? Tak adalah. Jadi bila sebut tentang kecantikan tu, biarlah menyeluruh. Biarlah menyeluruh. Kita dalam kehidupan kita, ini, dalam kita nak mencapai jiwa yang cantik ni, kena tengok sesuai, tengok limitasi. Cantik boleh cantik, tapi cantik untuk siapa? Baik boleh baik untuk siapa? Baik dengan semua lah. Itu sebabnya saya baca dalam khutbah wida Nabi tu kan, orang lelaki sendiri pun kadang-kadang dia terlepas pandang. Nabi pesan, apa ni dia kata, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu, maka mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Nabi pesan. Dan tak kala mereka menyempurnakan hak kamu, maka sempurnakanlah hak mereka, termasuklah memberi makanan dan pakaian dengan kasih sayang. Nampak tak? Nabi pesan bukan bagi makan pakaian saja, tapi bagi dengan kasih sayang. Sebab orang perempuan ni, dia hanya akan kelihatan cantik tak kala hati dia senang. Kadang-kadang bila orang perempuan ni paling tak boleh sorok dia punya ekspresi muka dia. Orang lelaki kalau dia marah pun dia boleh diam, dia buat muka tak reti, tapi dia marah. Orang perempuan dia cepat buat muka, dia cepat macam tu dia tak ada simpan-simpan lah kan. Jangan risaulah macam ceramah kita hari ni kan, kita diminta berhenti sebelum pukul 2 kan. Jadi kita cubalah. Nampak muka? Kuruk. Yang seorang lah saya cakap, aku dah cakap dah jangan datang, seorangnya. Dia memang tunjuk, sebab memang menurut kajian orang lelaki dengan orang perempuan, dan kalau dia buat comparison lah, perbandingan, orang lelaki dia kedekut emosi, orang perempuan dia kaya dengan emosi. Itu sebab Allah Ta'ala pilih orang perempuan mengandung, bukan orang lelaki. Dengan emosi yang ada tu lah, sebab emosi lah dia boleh tahan 9 bulan. Baby, dia pergi mengajar jadi cikgu, dia pergi pejabat, ke kelas, dia tengok cikgu yang pregnant, kelas buka muka surat 18, tolong buka. Emosi tak ada pendek tu boleh tahan. Tu orang perempuan dia boleh tu, orang lelaki tak dapat dia akan marah, dia takkan sabar. Emosi kasih sayang dia kuat. Disebabkan dia emosi tak kedekut lah, dia boleh bercakap dengan perut dia. Baby, janganlah sepak. Dia boleh cakap betul. Dia boleh cakap baby. Dia boleh cakap tu. Orang lelaki boleh tak? Orang dia. Cuba bercakap galak dengan kawan dia boleh kan. Kalau lelaki mengandung nak ajak bertumbuk perut dia mau. Sepak. Kurang ajarnya budak ni. Tapi orang perempuan ya. Betul, orang perempuan dia boleh tu. Orang perempuan dia tak kedekut emosi. Tu sebab kalau kita tengok budak ambil peksa pun kita boleh tahu dia orang tak kedekut emosi, budak perempuan. Yang lelaki kedekut emosi, dia tak nak tunjuk perasaan sedih, dia tak tunjuk perasaan gembira. Dia tak nak tunjuk. Cover lah. Apa perasaan adik dapat semua A? Waktu wartawan tanya, ni semua adalah hasil usaha gigi terdahulu, kita belajarlah kelas tambahan dan sebagainya. Tu lelaki. Kalau perempuan, apa perasaan adik dapat semua A? Happy lah.
Nabi tak dapat nak cakap. Masih lama dengan mak. Ayah, dia boleh nangis tu depan TV, tak ada hal. Tu adalah perempuan, dia lain. Balik rumah pun macam tu. Cerita dengan ayah. Ayah kerekut emosi. Dapat semua A ya. Baguslah. Semua A ni. Iya. Tahu. Kayu ke batu tu, saya tanya. Cuba kalau mak dia dah lah tak kerekut emosi, malahan siap nak kongsi. Tu mak. Mak, semua A mak. Ya ke? Ya Allah, nak WhatsApp kat siapa ni? Macam tu lah, nampak tak cara dia, nampak tak? Kaedah. Jadi siap share dengan orang. Nampak? Iya, tu sebabnya kita meraihkan perbezaan itu. Ya Allah, bang anak kita. Ya ke? Alhamdulillah. Sebenarnya lelaki tu pun happy tu kan. Tu sebab orang lelaki tak suka tengok rancangan bersamamu. Sebab dia tak suka menangis depan orang. Kalau dia menangis, tengok orang tak ada, dia nangis. Tak ada depan orang, tolong lah. Tu dia marah ni. Apa tengok cerita ni? Sian bang, makan siput babi ni bang. Susah betul hidup ni. Tukarlah channel lain. Tak ada orang nak tengok cerita ni abang ni. Suka hati lah. Suami pun masuk dalam bilik air. Nangis dalam bilik air. Dalam bilik air dia nangis. Betul. Beza. Dan kalau kita tengok tu sebabnya jadi kita akan anggap perempuan tu cantik. Perempuan memang begitu. Berapa kuota perempuan bercakap sehari berbanding lelaki? Berapa kuota perkataan lelaki bercakap sehari? Lelaki jumlah perkataan menurut pakar memori Asia, seorang lelaki kalau bercakap sebanyak 8,000 patah perkataan sehari. Banyak tak? Tak banyak. Ceramah dah habis. Itu yang suami kita perasan tak? Kalau jumpa kawan-kawan bukan main hidup lagi. Weh, ya. Kalau kau pandai. Ya. Ya Allah. Apa telefon tu? Kau lain kali janganlah. Bla 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 bla. Balik rumah. Balik bang. Kuota perkataan dah habis. Makan bang. Cakap lah betul. Tak dapat dah cakap dah habis. Sampai malas kalau dia nak jawab kan kita menjerit-jerit kat apa abang. Abang, tak dapat dia jawab dah. Tak dapat jawab. Tu masalah tu. Orang perempuan lah berapa patah perkataan bercakap sehari? Hanya 28 hingga 30,000 patah perkataan sehari. Masalah yang paling besar adalah mesti dihabiskan. Tu masalah. Itu yang sampai pasal nak sampai tepuk-tepuk nak suruh dengar cerita dia. Cerita. Nak cerita lah tepuk. Dah ada masalah. Kena macam ni. Dan yang paling saya tak faham, orang lelaki tak faham satu perkara. Kenapa kalau bercerita kena tengok muka korang? Kenapa? Tengoklah sini Orang baca surat khabar ni boleh dengar cerita je lah. Tengoklah sini. Tengok. Ada orang perempuan cakap bukan apa, dia macam puas tau bila orang tengok muka kita. Itu sampai telan Elio. Tadi kan bang kan. Macam tu lah ceritanya. La ilaha illallah. Bercerita kena tengok muka. Tu antara beza dia. Kena faham. Macam orang lelaki. Orang lelaki kan, dia tak boleh. Dari segi kita kena faham, memahami satu dengan lain. Orang lelaki mana boleh buat 2-3 kerja pada satu masa. Bab multitasking, orang lelaki memang out. Termasuk yang bercakap ni. Dia kalau buat satu benda, dia akan leka dengan satu benda. Pesan tak? Bang, buang sampah tu bang. Buang sampah, duduk, dia balik. Sapu lah bang. Sapu, duduk, dia balik. Abang ni kalau alang-alang kau ni banyak cerita lah. Dia marah tak kan? Orang perempuan tu kalau kata buang sampah, makna buang dan dia clearkan, dia susun, kemas kali kan. Mana nak buang ni termasuk. Tadi kata buang ni kutip pula apa. Nampak? Dia tak boleh tau. Dia tak boleh. Kena faham tu. Tu beza tau lelaki dengan perempuan. Tu sebab orang lelaki, contoh kalau dia tengah menaip, tengok itu cukup lah. Orang lelaki kalau tengah menaip, orang ajak berbual, memang tak boleh. Fail. Tengah menaip. Termasuk saya. Betul? Tengah menaip. Weh, aku ada benda nak cakap ni. Kejap lagi lah. Penting ni. Aduh. Cakap. Apa dia? Berhenti. Orang perempuan lain. Saya tengok PA saya kat pejabat tu. Dia boleh sambil menaip ni. Telefon bunyi ni. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu. Halo, mana ada? Pandailah kau. 3 dalam 1 dia boleh buat tau.
Main-main, makna dia tak tertinggal satu pun, tak tertinggal. Dia boleh menaip, dia boleh jawab call, dia boleh sambung pula, join cerita belakang tu. Handal, memang handal. Betul tak? Saya tengok mak saya. Dia boleh tu. Sambil-sambil dia goreng, sambil-sambil dia minum air, contoh kan. Tak adalah, mak saya dia goreng ikan. Macam orang perempuan lah. Dia boleh goreng ikan. Dia tinggalkan ikan tu. Pergi dekat meja makan, dia lap. Dia pergi kat sofa, otak ni jalan tau. Dia macam soal hafal sam. Yang ni dia menyala. Belum ni. Set dia tau. Kan dia pergi pula dekat sofa, dia tepuk bantal, terbalikkan. Lepas tu yang ni dia pergi kat kuali. Dia terbalikkan ikan tadi. Tak hangus pun. Orang lelaki dapet dia masak Maggi kan, situlah dia berdiri. Dia tengok air tu dah boleh masuk lah Maggi tu. Bila nak mengelogak ni? Lah, api tak buka. Contohlah kan. Jadi dia sanggup dia menghabiskan usia dia dekat tampik tu. Macam itulah dia. Yang tu beza lelaki dengan perempuan. Tu sebab orang lelaki dia ni bukan orang kata apa, dia banyak berfikiran jauh, otak kanan. Dia otak kanan ni banyak berfikiran jauh. Dia tak boleh benda-benda yang sikit-sikit, yang kecil-kecil, yang teknikal ni tak ada warna dah. Orang perempuan pula banyak pakai otak kiri. Jadi tu sebab dia bukan cerewet tau, kena betulkan. Istilah dia perempuan bukan cerewet tapi teliti. Cik tu yes, je. Korang kalau bab puji korang yes, tu salah kan. Orang lelaki tu sebab bos lelaki dia macam ni tau. Siapkan kerja ni minggu depan sebelum hari Rabu. Macam mana nak buatlah, yang penting siap hari Rabu. Itu lelaki. Orang perempuan lain, siapkan minggu depan sebelum hari Rabu, sebelum pukul 3 atas meja saya. Tak nak tebal sangat dalam tebal ni. Kemudian awak letakkan cover tu color pink dengan plastik, binding tau, binding. Kemudian type lah dengan pakai font Times New Roman font 12. Nampak tak? Dia bukan cerewet tapi teliti. Itu sebab orang perempuan, dia kalau nampak langsir tu terjongkit sikit je, hilang mood dia nak masak gitu. Aduh, ya Allah. Orang lelaki lain, dia berfikiran jauh. Jadi benda kecil-kecil dia baca surat khabar, langsir tu dah jatuh sampai kaki, dia boleh relax baca surat khabar. Mana? Iya, betul. Sampai ke kaki. Bini punya marah, awak tak nampak ke langsir tu? Kejap lagi dia naiklah sendiri. Bayang tu. Mana tak mustahak pun. Tu sebab kalau pergi pasar raya, pasal nak pergi pasar raya. Pasar raya ni tempat yang orang lelaki allergic lah. Orang lelaki walau berapa puluh tahun dah dia mengulang pasar raya yang sama dengan bini dia, dia still tak tahu kek mana nak cari ini, kek mana nak cari ini. Sebab dia tak pernah simpan benda tu sebagai benda penting kek dia. Termasuk yang bercakap ni, kadang poin dia dah bersuai ke pasar raya ni. Sebab masa tu baru dia nak tengok betul-betul kan pasar raya. So dulu bayar kat luar ni lah, bayar kat luar. Orang perempuan lain, orang perempuan bab pergi pasar raya, walaupun pasar raya tu baru dibuka hari tu, dia seolah-olah dilahirkan di sana tau. Dia tahu dah kat mana nak cari ni, kat mana nak cari ni, dia tahu tau tu dia. Dan lepas tu orang lelaki kalau beli barang, dia akan cari satu kedai yang ada 99 barang yang dia nak beli. Satu kedai 9 barang, senang copek balik. Orang perempuan satu barang 9 kedai. Janganlah buat program dengan Puspanita. Dia beli barang la ilaha illallah sebulan sebelum. Ya Allah, barang belum beli lagi sebulan lagi ni. Kena survey. Survey harga RM1, RM3. Jam kedai kedua RM2, RM3. Mahalnya. Ya Allah, ni RM4. Dah lama buat kerja ni. Ya Allah, jalan. Ya Allah, apa mahal sangat. Ya Allah, sudahnya terlupa mana yang murah tadi. Ulanglah balik semula. Tu yang orang lelaki tak tahan tu. Tu sebab dekat pasar raya besar, kebanyakannya pengurusan dah faham isu ni. Maka diwujudkan kursi-kursi ajaib di hadapan kedai-kedai itu. Jarang kita tengok orang perempuan duduk situ, lelaki beli barang. Yang ramai lelaki perempuan beli barang, yang isteri beli barang, suami duduk kat kursi itu sambil memegang stroller baby sambil merenung nasib. Bilalah nak sudah mak kau ni ya Allah, bilalah nak sudah.
Nampak tak? Tu sebab orang perempuan tak boleh bagi dia jaga GPS. Fail. Orang lelaki biarlah dia bawa kereta sambil jaga GPS, tak apa. Okey. Dia kalau jaga macam bagus-bagus, macam good-good kan. Okey bang, depan lagi, depan. Belum lagi ni. Belum. Okey, dua-dua simpang ni. Ya Allah, bang simpang di situ. Nah, tu masalah. Itu tak tahan tu. Itu tak tahan tu. Itu yang lelaki tu macam ni lah. Koreh orang sedang ni. Jauh nak U-turn ni. Jauh. Sabar. Iya, itu beza dia. Tu beza. Lepas tu orang lelaki, kalau contoh dia daripada KL, dia kena pergi mesyuarat kat Putrajaya. Dia dah terbayang dah 2-3 jalan yang dia boleh ikut. Kau ikut sini ikut sini. Okey. Tapi jalan tu jam weh. Ya kenapa pula? Hari ni kan ada perayaan yang ni. Oh ya Allah. Habis jalan mana? Jalan ni boleh ikut tak? Boleh jalan tu. Cuma jalan tu sempit sikit, lagi pun dia buat construction. Oh habis tu. Jalan mana? Kau ikut jalan ni. Boleh siap boleh ubah tu ikut jalan ni. Jalan tu boleh Okey. Itu lelaki. Orang perempuan kalau dia dah tahu satu jalan tu kan, janganlah kau ubah jalan lain. Kau ikut jalan ni dekat, biarlah dia jauh. Dia tahu, itulah jalan aku ikut. Biarlah dia pusing 3 kali pun. Dia dah biasa je pusing 3 kali. Itulah jalan dia ikut. Dan orang perempuan dengan orang lelaki, perbezaan inilah yang menjadikan rumah tangga kita bahagia. Iyo. Lelaki romantik. Itu sebabnya syukur dengan apa kita ada. Kita jangan keringat. Rumah tangga ni 3 perkara kita kena ingat. Pertama, kita takkan kenal pasangan kita melainkan setelah kita kahwin dengan dia. Satu. Dulu yang kita tahu pasal dia sebelum kahwin tu fata morgana aja sifatnya. Tidak berpijak di bumi yang nyata. Sebelum kahwin memanglah, you suka minum air apa? I suka minum air oren. Ya Allah, sama. You suka makan apa? I suka yang pedas-pedas yang ni. Ya Allah, kita ditakdirkan bersama ke apa ni? I pun suka yang pedas. Walaupun dia buasi, sembelit semua ada tau. You suka colour apa? I suka colour pink. Ya Allah, sama. Apa halat jantan pun suka pink ni? Kan? Tapi sebab dia nak menyamakan diri dia tu kan. Sebelum kahwin bukan main lagi. Kaulah kunci cintaku. Di dalam hatimu ramlah ram. Kaulah segalanya Ruth Sahanaya. Kau sumber ilhamku manbai. Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Zanazin. Menaruh harapan Zaitun Samion. Mata syurga, hidung syurga, mulut syurga, pada syurga di wajahmu Nesh. Akhirnya ambil keputusan. Kaulah kekasih awal dan akhir Jamal Abdillah. Bila dah kahwin baru tahu kontut kawan tu busuk ke tidak. Dulu nak kontut masuk dalam bilik air. Bila dah kahwin kontut bersepah. Siap panggil, mesti kau dengar tak? Tak dengar, sekarang kau dengar. Kau hajar betul. Yang perempuan pun sama, sambil buat dulang lalu depan suami, maaf, sorry, la ilaha illallah. Mulalah dia luka dilukai Shima. Luka dilukai Shima, keliru Ajai dan Nurul. Kasih yang disangkakan sampai ke penghujung nyawa Era Fazira rupa-rupanya sekadar di pinggiran Francisca Peters. Di persimpangan dilema Nora. Akhirnya Rajuk Rahmat. Kalau rela ku pujuk spider, tak apa. Ambil keputusan pergi tak kembali Robbani. Sebelum pergi sempat dia hi bye Hazlin. Kan, tapi bila dah berpisah baru dia teringat. Dulu suami aku marah-marah pun bawa duit belanja. Marah-marah bawa balik lauk. Terasa kehilangan dia. Suami pula terbayang dulu marah-marah pun dia buat air kopi untuk aku. Dulu marah dia gosokkan baju aku, gosok baju seluar, suara dalam pun gosok. Dah mana Sahid pun tak tahu. Yang suami pula tak sabar, cepatlah sikit, pakai paling panas sekali, ambil kau. Ambil. Dia sarung suara dalam tu langsung manung. Apa hal bang? Panik. Dia nak cakap segan, dia pun SMS, aku mau pulang amo. Dia pun jawab, terserahlah padamu Era Fazira. Seandainya masih ada cinta Dayang Nur Faizah. Lalu dia pun baik balik, raikan cinta M. Nasir. Kerana sesungguhnya semua ini adalah soal hati Era Fazira. Dah lah tu kan. Panjang tajuk lagu, tak tepuk pun tak apa. Ada tak? Kau nombek macam tu juga, ambil betul.
Papuk lah sikit. Tak adalah. Jadi dalam pertama kita kena ingat, kita tak akan kenal pasangan suami isteri. Dah kahwin baru kita tahu. Orang dulu walaupun tak kenal bahagia tau. Bahagia. Hari ni kita dah kenal segala-galanya sampai tak tahu dah buat apa. Tu sebab nasihatkan anak-anak kita, jaga perilaku, jaga perangai. Anak-anak kita sekarang berkapal berapa ramai. Itu budak muda kena tangkap dekat tempat-tempat sunyi. Duduk kat tempat sunyi, kat tempat parking. Berdua, buat apa? Kat tempat sunyi, buat apa? Buat kuih cakui. Tu tak kuih cakui, melokap. Dia kan kuih cakui lah tu. Kuih cakui pun tak tahu. Taklah payah nak cerita. Pergilah tanya orang. Saya teringat gitu. Kena bila jamuan-jamuan kan, bagilah kuih tradisional. Hari tu saya pergi ada satu jamuan raya, ada satu bank masa jamuan raya dia buat sambil meraihkan anak-anak yatim. Saya pergilah majlis tu. Anak yatim tu umur 3 hingga 6 tahun, 3 ke 5 tahun. Kecil-kecil je budak tu, muka lah comelnya budak tu, anak yatim. Saya duduk dengan dia orang ambil gambar. Lepas tu dia tanya, "Cik, kuih kari pop tak ada?" Yang ada kuih cendol tu kan, kuih yang macam cendol apa? Lengkong cendol tu kan. Lepas tu kuih ada lengkong warna putih, lepas tu ada kek, muffin lah. Budak tu pun tak nak dia kuih-kuih ni, dia kuih KL. Kuih kari pop tak ada. Tak ada, dik tu je yang ada. Mula, bila nak makan ni cakap. Dan budak tu cakap lah. Tu saya teringat tu kan. Jadi tak kisahlah. Jadi mana balik tadi, kita hanya akan kenal. Kita hanya akan kenal setelah kita kahwin. Yang kedua, kena ingat, pasangan suami isteri tak sama dengan yang lain. Jangan dibanding-bandingkan. Contohnya kita dengan suami isteri kita kan, hidup kita. Jangan cakap, cuba ikut dia ni. Jangan cakap, tak elok. Benda tu tak baik. Macam tu, kalau dia kan, dia macam ni bang, dia layan isteri dia begini. Tak semestinya elok. Dia cerita yang elok saja, yang tak elok tak cerita. Kita jagalah ikut kepahaman kita, suami kita macam mana. Sebenarnya hidup kita biarlah tak senang, tak kaya, tapi bahagia. Betul? Kadang-kadang rumah kecil je, tapi suami romantik. Itu mustahak tu. Kita tengah cik bang, "Assalamualaikum, salam bang, kat dapur bang." Suami daripada belakang peluk, "Sam, abang panas lah." Suka ke tidak cakap? Suka ke tidak cakap? Tahu tak apa. Orang lelaki buat balik nanti. Tapi pastikan isteri kita bukan jenis yang melatah. Kalau dipolok upah, zap dia tikam kan, akan kacau lah kan. Ni ya suami, dan menurut kajian, kebanyakan suami romantik ni memiliki Roy. Boroi. Betul, kalau dia ada perut, biasanya dia ada nilai romantik. Lagi boroi dia, lagi romantik. Betul. Iya, menyanyi-nyanyi dia balik kerja tu. Indah sungguh panorama, bini jawab, bagai pulau ni warna anak ulala. Bahagia betul keluarga tu. Ada lagu dah kan, okey lah tu kan. Kok ada. Iya. Tak apa dia ngorat kan. Dia ngorat nyanyi lagu Hindustan lama pun boleh. Like jo khatu je वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारों बन गए. Langsung keluar ketik bawa kematik kan. Okey lah tu. Okey tu. Kan. Romantik. Tu sebabnya orang perempuan jangan pakai postman lagi dah. Buat tegur suami. Faham? Long. Postman tu long. Kau cakap dengan abah kau. Sik kau orang dah siap. Yang lelaki tengah basuh motor. Bah, mak cakap sik kau orang dah siap. Kau cakap dengan mak kau jawab lagi. Mak, abah cakap, kau jawab lagi. Kau cakap dengan abah kau sekarang, now. Dia timbalan pengusi Puspanita, cakap putih. Tak, bukan sini dah, tempat lain. Tempat lain. Cakap dengan abah kau sekarang, now. Ni abah ni mak cakap tu sekarang, now. Kau cakap dengan mak kau, tak kerti bahasa ke apa? Mak ni abah cakap tu, tak kerti bahasa kau cakap dengan abah kau yang kau hajar boleh tak? La ilaha illallah. Kan tak elok tu kan. Jadi apa salahnya suami tengah basuh motor, isteri datang gosok tu, abang, ya. Bila kono air tu kat isteri, langsung keluar video klip Hindustan. Kan kita tengok Hindustan tu, kalau ada babak yang langsung lagu tu tak.
Kita tak tahu. Langsung suami dia, kuilad kihen, jabo hastihen, mak nyaut, baris hotihen, canak-canak cum-cum. Jiran ki kanan tu, cak dom-dom, cak dom-dom, cak. Jiran pun terbabit. Aduh. Ya tak buat manalah kita tahu kan. Kemesraan tu suami isteri. Kan? Tu sebabnya 4S ni kecantikan kita ni. 4S kan saya sebut tadi, salah satunya sebab jiwa kita nak cantik, ibadah. Yang pertama, solat sama-sama. Solat sama-sama. Bila solat sama-sama, ajak suami kita. Katalah suami kita ada penyakit period tak berhenti. Ada, walau lelaki period tak berhenti, maknanya dia tak semayang. Orang perempuan pun ada time cuti dia sepanjang tahun. Tak apa Johnny pad dia pakai pun tak tahu. Dia kalau buka banjir lah kira dia tu. Kan tu sebabnya suami ni kena ajak elok-elok. Jangan garang-garang orang perempuan, maintain. Jangan garang. Abang sebagai ketua keluarga kena jadi imam tau. Kenapa lah aku rasa perasaan aku lain macam dengan seorang kau macam ni tu kan. Abang kan jadi imam. Abang. Langsung tak jadi semayang, jadi benda lain. Ni salah. Mana cakap elok lah. Suami pun jadi imam. Bayangkanlah kan. So jadi imam. Allahu Akbar. Wah, suami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Isteri dia, suamiku, nampak dalam hati. Sampai ayat inna a'tainakal kautsar. Itulah ayat dia. Jangan nak dah agak dah itu kan. Cakap elok-elok dengan suami, jangan garang-garang. Orang perempuan ni satu perangai dia kadang-kadang dekat luar, waktu program Puspanita dia lembut. Bukan main lagi. Makasihlah Ustaz. Ustaz dah makan ke belum? Ustaz dah makan ke belum? Rumah lembutnya. Ustaz makan dulu lah. Tak apalah, ceramah dulu. Ustaz ceramah. Lembut balik gang. Dia dah buka tudung, dia pakai rasmi baju binatang tu. Kombang sana tu. Mulalah dia mencari habitat dia. Tu ganggang dia tu, kejap ke ruang tamu, kejap ke dapur. Mula dia loudspeaker, pergi mandi. Astagfirullahalazim. Satu lorong dengan suara tu. Satu nasihat saya, boleh tak marah anak jangan pindah kat suami? Boleh tak? Boleh ke tidak? InsyaAllah saya cubalah, tengoklah tu kan. Boleh. Contoh, suami kita ni jangan, kita marah anak jangan pindah kat suami yang baru balik. Contoh, pergi mandi, kau apa tampar gerangan apa kau apa dah ni? Kita kena mengaji, pergi mandi. Hei budak ni, suami sampai, Assalamualaikum. Salam. Abang, nampak pengusi Puspanitanya jawapan, nampak? Abang, bukan sini atau tempat lain. Abang dah balik. Kenapa mak marah ni? Biasalah bang, anak kita kan. Pergi mandi. Nampak dia marah anak dia balik, nampak? Beza kan? Ini tak. Pergi mandi, kau apa? Kau tampar geram aku budak ni. Assalamualaikum. Mana sekor lagi? Kawan tu baru sampai. Janganlah kau garang-garang. La ilaha illallah. Aduh. Suruh lelaki jadi imam. Elok-elok cakap ni garang. Abang sini jadi imam. Allah kasar pula. Baru jadi setiausaha Puspanita garang. Bukan sini, tempat lain. Sinilah abang jadi imam. Suami dia keluar. Jadi imam. Abang tak pandai. Tak pandai pakai telekung duduk belakang. La ilaha. Apa hal pula lelaki kau pakai telekung? Aduh. Kan? Teruskan maintain. Jiwa solat sesama. Suami pula doa, ya Allah, dalam bahasa Melayu biar isteri tu dengar. Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku, ya Allah. Bila dia doa macam tu, bahagia tak? Ya Allah, sesungguhnya aku sayangkan isteriku. Suka tak? Tak suka lah. Doa saya tu bini saya lah. Pula orang lain lah suka lah. Yalah kalau suami kita lah. Yalah. Ya Allah, aku sayangkan isteriku. Apa berlaku? Anak mesti tengok mak dia. Yang pandang depan lah, nak feeling pun tak senang.
Aku juga sayangkan anak sulungku Alung. Ya Allah, Long, nama kau lah Long. Nama nampak tak? Sebut nama anak tu. Aku sayangkan anakku yang kedua Angah. Angah, nama kau pun ada. Aku sayangkan anakku yang ketiga Alang. Tahu tak apa. Dia jawab. Itu dia nilai. Kalau dengar doa yang tak berapa clear, jangan main amin tu. Ya Allah, kau berikanlah aku. Ya Allah. Itu pun amin, amin. Langsung makbul. Cawangan baru dibuka. Tiba-tiba orang mana tahu. Kan? Iya. Boleh. Kita dalam keluarga ni jangan stres-stres. Cantik kita. Senyum. Sebab apa? Sunnah Nabi tau. Senyum pun sunnah Nabi. Sebab Nabi gemar tersenyum. Walaupun ada satu kisah tu, Nabi tengah pegang kain tu, pilih kain, ada seorang Arab Badui rentap kain tu daripada kain Najrah, kain kasar. Merah ni tengkuk Nabi ni. Nabi boleh pandang dia senyum dan Nabi bagi kain tu kat dia. Nabi kita senyum banyak. Nak senyum lagi ke? Senyum, pandang. 4 benda tau yang kita tengok pun dapat pahala. Pertama, pandang suami dapat pahala dengan kasih sayang. Suami pandang isteri dengan kasih sayang dapat pahala. Kedua, pandang Quran. Walaupun tak baca, pandang pun dapat pahala. Lebih lagi kalau baca. Pandang Kaabah pun dapat pahala. Apatah lagi beribadah di sana. Dan juga pandang apa satu lagi? Pandang mak ayah kita pun dapat pahala. Apatah lagi buat baik pada dia. Pandang mak ayah, pandang pasangan, pandang Kaabah, pandang Quran. 4 pandang tu. Jadi pandanglah, balikkan buat. Yang suami tengok. Kau tengok aku ke? Tengok abang lah. Siapa lagi? Anak semua mesti ni. Kau selamat kau. Rasa tak lama dah ni tu. So pandang, janganlah meleret-leret kan. Senyum. Lepas tu kadang-kadang dalam rumah tangga peranan kita bergurau senda. Nabi pun bergurau dengan isteri Nabi. Main kerja-kerja. Balik nanti buat. Abang jadi hari ni. Balai dalam rumah tau. Jangan kat luar. Kan pula kau jual benda hari puspanita. Ceni pula contoh lah kan. Makna main kerja-kerja dalam rumah. Main gogor, main teka-teki ke. Dan banyak-banyak air. Air apa paling berani? Tanya kat family. Air apa paling berani? Tak tahu lah. Air terjun. Ya, itu pun tak tahu. Kenapa dah banyak-banyak motor, kenapa nama motosikal tu Yamaha? Sebab dia mahal tak? Sebab pada Jepun. Kalau pada Malaysia tak tahu nama Ya Mahmud ke pun tak tahu. Dalam banyak-banyak lampu apa kalau pecahkan keluar orangnya? Lampu Aladin jawab. Lampu ajaib tak. Jawapannya lampu mahjiran sebelah. Cuba kau pecahkan, mesti dia keluarnya. Kau pahal kan? Kenapa susah? Dalam banyak-banyak tikus apa 2 kaki? Mickey Mouse. Dalam banyak-banyak itik apa 2 kaki? Donald Duck jawab. Itik memang 2 kaki Allahu Akbar. Tu yang payah tanya tu. Confident Donald Duck kata kan. Tu. Macam mana cara orang bisu minta rokok? Macam mana cara orang bisu minta rokok? Betul. Puan tu betul. Macam ni betul? Macam ni ke? Bagus. Akhirnya ada tak yang betul? Macam mana cara orang buta minta gergaji? Macam mana? Tak payahlah buat gaya macam tu. Macam ni cakap je lah, bukannya bisu. Datin golak tu nasib baik tak buat tu. Dia dah terbayang dah tadi. Macam ni ke? Macam ni ke? Kan? Lepas tu soalan tu ada lagi. Ada seekor buaya bunting besar makan orang. Seorang tu dah ready dengan senapang. Keluar buaya bunting besar tu, dia tembak tepat kat perut dia. Mana mati dulu? Maknya mati dulu ke anak mati dulu? Anak sebab apa? Sebab kat perut. Ada yang cakap mak sebab badan dia. Dua-dua salah. Buaya tak pernah bunting, buaya bertalu. Ilah, dah lah menyarap kawan tu. Pernah tengok buaya macam ni? Pernah tengok? Mana ada? Tapi soalan teka-teki saya bagi tadi sebenarnya kalau kita uji kat keluarga kita bagus sebab dia nak menguji fokus. Dia terpengaruh dengan soalan sebelumnya, maka mempengaruhi jawapannya selepas itu. Sampai terlupa dia itik memang 2 kaki. Kan? Boleh. Dia terbayang tu orang bisu. Dah lah bisu. Dah lah buta macam ni. Pahal kan? Maknanya dia sampai terlupa yang buaya itu tidak bunting.
Jadi maknanya atas kita mencorakkan keluarga kita. Tadi saya habiskan tadi kunci keluarga bahagia tadi, yang kata 5 tadi kan. Kunci rumah, kunci pejabat, cari rezeki yang halal, kunci kereta, bawa ke pemanduan, kunci syurga. Last sekali kunci spare. Yang ni kita kena pegang. Macam persatuan ni pun semua kunci-kunci tu kena ada. Kunci persatuan, kunci pejabat tu maksudnya carilah dana-dana dari sumber yang halal. Hanya itulah. Kunci kereta, kerana hala tuju nak bawa persatuan kita. Keluarga pun sama. Dan last sekali bila sebut tentang kunci spare, kunci tak boleh ada satu dalam rumah. Kunci tak boleh ada satu je dalam persatuan. Maksud dia, kunci tak boleh ayah je pegang. Ada kunci spare. Ayah ada satu, isterinya pun ada satu, anak-anak pun ada satu. Maka kunci yang ada tu jalankanlah peranan masing-masing untuk membahagia dan saling membahagiakan. Dalam persatuan juga, jangan ingat kunci persatuan pada pengerusi. Bukan kuncinya pada AJK. Tapi semua ada peranan masing-masing. Orang nak buat program, datang ramai-ramai. Benda yang baik. Daripada pagi tadi dah dapat macam-macam input kan. Jadi rasanya cukuplah setakat itu. Kang tak semai jemaat pula Kang. Kan? Saya ucap terima kasih kepada pihak Puspanita. Kerana sudi saya ingat last saya handle Puspanita ni tahun 2006. Saya handle Puspanita ni bawa dia buat team building, dia buat kat Melaka. Saya ingat saya buat grup dalam 50 orang masa tu. Dengan syarat dia kata saya seorang je ceramah 3 hari tu. Saya kata okeylah. Saya kata masa tu kan buat dululah, lama dah. Jadi hari ni jumpa balik Puspanita. Tapi beberapa Puspanita dekat setiap jabatan-jabatan kerajaan pun ada Puspanita kan. Yang tu pernah lah saya bagi ceramah. Macam mana pun tahniah, syabas Puspanita berada di landasan yang baik. Sebab anda adalah kunci dan tunjang di dalam memberi input-input terbaik untuk dibawa pulang dalam keluarga masing-masing. Untuk menyelesaikan masalah-masalah keluarga yang kian hangat sekarang ni. Jadi mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam masa. Terima kasih banyak. Yang baik tu datang kepada Allah SWT. Mudah-mudahan berbicara kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari saya yang disampaikan oleh saudara Samsul Amri tadi. Semoga banyak manfaat dapat diteladani. Terima kasih diucapkan. Seterusnya dijemput yang berbahagia Datuk Haji Seorang Haji Dollah untuk sama-sama dengan kita bagi menyampaikan yang berusaha saudara Samsul Amri. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk di atas penyampaian cenderung hati tadi.